Okey, 10 minit bersama dengan Persatuan Catur OKU Negeri Johor. 10 minit pada kali ini kita akan membincangkan tentang chess strategi, iaitu the skewer. So, apa itu skewer? Nanti kita akan lihat dengan lebih lanjut. Segala sumbangan dialu-alukan bagi dana pembangunan catur OKU Negeri Johor melalui nombor bank yang tertera, iaitu Bank Islam, dan pemiliknya adalah Persatuan Catur OKU Negeri Johor. So, mari kita lihat tentang skewer dalam catur. Jadi, skewer sebenarnya dalam catur adalah satu konsep di mana seolah-olah macam konsep pin juga. Tapi paling senang kalau saya nak cerita dekat sini adalah kita cuba cari posisi-posisi dalam catur yang mana kita boleh pastikan kita boleh buat seperti berikut. Dalam keadaan ini, rook putih sedang mengancam king hitam dan di belakangnya ada rook hitam. Jadi anda boleh bayangkan sekiranya king hitam bergerak disebabkan oleh check, okey, bermakna putih boleh makan rook hitam. Dan itulah kelebihan skewer di mana kita dapat advantage pieces. So bila king gerak king g6, rook makan rook, maknanya kita akan untung. Dan pada contoh yang kedua pula, kita dapati bahawa bishop, rook dan juga knight. Dekat sini, bishop sedang mengancam rook. Dan apabila rook melarikan diri, maka kita boleh makan knight, okay, kuda dia dengan mudah ataupun dengan percuma. Kerana dalam keadaan ini, rook memang diancam oleh bishop. Okay? So, bermakna kalau rook gerak ke mana-mana saja, rook boleh bergerak ke mana-mana. Sebagai contoh, kalau rook gerak ke sini, kita makan dulu, check. Dan bila king makan, kita akan tetap makan kuda. So, itulah skewer. Okay? Jom kita tengok skewer di sini. Mari kita identify dekat mana. Nampak tak dekat sini ada queen, ada kuda. So, bagaimana kalau saya letak dekat rook dekat h5? Rook h5 menyebabkan konsep skewer dapat diadakan dalam contoh ini, iaitu rook mengancam queen. Dan apabila queen melarikan diri, contohnya queen f6, maka rook boleh makan kuda. Jadi kita ada kelebihan piece dekat sini. Kita ada kelebihan piece 1, 2, 3, 4 dan hitam ada 1, 2, 3 sahaja. Okay? Itulah pentingnya skewer. Di sini bagaimana kita nak buat skewer dekat sini? Kita perhatikan bahawa rook sedang mengancam bishop putih dan juga bishop di tapak hitam. Jadi skewer dekat sini adalah queen membuat ancaman pada bishop putih, bishop tapak putih. Dan pada masa yang sama, sekiranya bishop tapak putih melarikan diri. Sekiranya bishop tapak putih melarikan diri, maka putih boleh memakan bishop di tapak hitam. Dan masih lagi menguntungkan. Jom tengok relative skewer dekat sini. Nampak dekat sini bahawa hitam boleh makan bishop kerana selepas itu hitam boleh buat skewer. Okay? Nampak tak di sini skewer? Ini bermakna bishop sedang mengancam queen dan apabila queen melarikan diri, maka hitam boleh memakan rook. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua, tengoklah bentuk-bentuk skewer ni dalam kita punya permainan. Kerana ia adalah menguntungkan kita, menguntungkan piece dan sebagainya. So, daripada contoh ini, kita dapat lihat bahawa kita boleh gerakkan queen h3 membuat skewer di situ, di mana hitam tidak boleh menggerakkan queen, king, disebabkan oleh bishop putih sedang menjaga. The only move adalah king mesti gerakkan ke c6. Okay? Dan kita boleh makan dia punya rook. Walaupun queen menutup laluan queen h3,
kita tetap boleh makan kerana kita masih ada bishop. Okey. Dan jika king gerak C6, maka kita boleh makan rook. Mudah kan? Dan menguntungkan. Menguntungkan. Okey. Jom tengok lagi apa yang kita boleh buat dengan skewer ini. Sebagai contoh, kita ada king, ada queen. Maka apabila kita check di sini, okey, sebenarnya yang kita dapat lihat dekat sini, jika king makan, kita boleh buat skewer, iaitu mengancam queen. Apabila king melarikan diri, kita boleh makan queen. Jom tengok contoh lagi. Okey. So, queen makan F7. Okey. Check. Dan kita force supaya queen makan. Kerana jika queen tidak makan queen, maka putih akan makan queen hitam. Dan kita boleh buat check dekat A7 menyebabkan queen hitam mati disebabkan oleh skewer. Sekali lagi kita tengok bagaimana kita boleh buat skewer di sini. Okay. Kita nak pastikan bahawa king mungkin boleh memakan kuda dan kita boleh buat check supaya terkena queen hitam. So apa kita buat? Queen H6, king E7, queen G7, king D6 dan queen F8. Skewer. Habis. Mati. Bagaimana dengan contoh ini? Bagaimana dengan contoh ini? Okey. Adakah bishop E8 kat situ? Bishop E8 adakah betul? Okey. Dan apa yang kita buat? Ini bukan skewer. Ini bukan skewer. Mungkin kalau kita nak, kita boleh letak rook E8. Kita umpan dia. So, kita umpan dia. Bermakna dekat sini, jika putih hitam makan, kita boleh buat skewer. Okey. Itu cara kita mengumpan lawan. Okey. So, itu sajalah 10 minit bagi skewer. Dan anda boleh mencuba dengan pergi kepada puzzle ataupun pergi kepada practice. Okey. Dan pergi kepada skewer. Wow. Yummy, yummy. Okey. Alright. Skewer. Alright. Relative skewer yang kedua. So, di manakah skewer yang kita patut buat dekat sini? Di manakah skewer yang patut kita buat? Ya, di sini ya. Sebab kalau queen lari, kita boleh makan rook. Okay? So, good move. Dan kita makan dengan bishop. Jangan makan dengan queen. Okay? Relative skewer yang ketiga. Bagaimana nak buat skewer? Kita makan di sini. Kita buat skewer. Kita dapat kat sini. Dan kita dapat makan rook. Yes. Bagaimana pula dengan skewer ini? Kita check dia. Kita boleh makan queen. Alright. Bagaimana dengan skewer ini? Kita check. Kita check. Kita makan. Bagaimana dengan skewer ini? Sama kan? Sebenarnya kita hanya melihat exercise saja. Alright. Okay. So, itu saja 10 minit bersama Persatuan Catur OKU Negeri Johor. Jadi, jika ada sumbangan yang ingin disumbangkan, silalah berbuat demikian. Semua ini adalah untuk dana pembangunan Catur OKU Negeri Johor. Terima kasih.